dan live di hadapan kita. Allahu Akbar. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Terlebih dahulu saya ingin mohon maaf kepada semua hadirat dan juga hadirin di atas kelewatan kita bermula. Pagi tadi selesai dalam jam 12. Kemudian sesi tanda tangan dan sebagainya di bawah habis pukul 1. Pukul 1, jadi kami pergi maksud pihak penganjur jemput untuk makan tengah hari. Habislah selesai pukul 2. Jadi dalam pukul 2 selesai, saya minta maksudnya bincang dengan penganjur supaya dapatlah mula dalam 2.30 sebab nak solat zuhur kan, nak solat dan sebagainya, perlu juga rehat sekejap. Tapi hakikatnya bila dah sampai dekat homestay tu terus je solat dan terus bergerak. Jadi mohon maaf sangat di atas teranjaknya waktu tu. Masya Allah. Jadi betul-betul sampai dalam homestay tadi dalam 2 suku, solat gerak 2.30 sampailah dalam 2.45 macam tu kan. Mudah-mudahan masa yang terisi, masa menanti tadi tu terisi dengan mungkin zikir, mungkin dengan membaca buku yang dipegang, bukanlah terisi dengan marah kan. Terisi dengan mana ustazah ni yang lambat ni dan sebagainya. Jadi begitulah keadaannya bila program 2 berturut. Subhanallah, alhamdulillah, insya-Allah kita akan mulakan. Okey, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Rabbi syrah lana sudurana, ya Allah lapangkanlah dada kami, wa yassir lana umurana, ya Allah permudahkanlah urusan kami, ya Allah, urusan hidup kami, urusan saat mati, urusan di barzakh, urusan di mahsyar, kita mohon Allah permudahkan segala urusan kita. Wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Ya Allah, bukakanlah belenggu yang mengikat lidah kami, ya Allah, agar mereka memahami apa yang ingin kami perkatakan. Agar kami sendiri, kita sendiri faham apa yang kita katakan. Agar lidah kita ni dibuka belenggu dan ringan untuk melakukan zikir, memuji Allah, istighfar, memohon ampun dengan Allah, kemudian bertaubat, iaitu memohon ampun dan taubat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, seterusnya kita sangat baik dan dituntut untuk memulakan majlis ilmu kita. Tadi Ustaz dah mulakan pun dengan doa. Jadi kerana kesuntukan waktu, saya tidaklah berhajat untuk berdoa seperti mana pagi tadi. Tapi antara doa yang kita selalu mulakan untuk majlis ilmu, kita baca Allahumma ftah alaina, ya Allah bukakanlah bagi kami hikmataka, hikmahmu, kebijaksanaanmu, ya Allah, pengetahuanmu, ya Allah, bukakanlah bagi kami, ya Allah, kefahaman tentang agama ini, kefahaman tentang hakikat ujian, hakikat nikmat, hakikat sabar, hakikat redha, ya Allah. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika. Ya Allah, limpahkanlah ke dalam hati kami, ya Allah, limpahkanlah dari sisimu, ya Allah, kepada kami, ya Allah, rahmatika, iaitu rahmatmu, ya Allah, pertolonganmu, ya Allah, perlindunganmu, ya Allah, dan juga jagaanmu, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Musim COVID-19 ni, antara perkataan yang diperkenalkan adalah kita jaga kita. Tapi umat Islam yakin Allah jaga kita. Allah jaga kita. Tapi sebenarnya dengan kita jaga kita, Allah akan jaga kita. Dengan kita jaga diri kita, jaga daripada maksiat, menuju kepada ketaatan, jaga diri kita daripada kemurkaan Allah, maka Allah akan jaga kita. Perkataan jaga atau pelihara ini, antaranya Nabi SAW bersabda, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, nescaya kamu akan dapati Allah berada di hadapanmu. Wa iza sta'anta fasta'in billah wa iza sa'alta fas'alillah.
Apabila kamu meminta sesuatu, minta dengan Allah. Apabila kamu perlukan pertolongan, maka minta tolonglah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Dan orang yang begini Allah akan jaga. Hadis itu bersambung lagi. Nabi menyebutkan, sekiranya berkumpullah manusia, seluruh manusia, Nabi kata, sekiranya berkumpullah sekalian manusia untuk memberikan, bukan manusia saja, berkumpulnya manusia, bahkan makhluk-makhluk di atas muka bumi ini, untuk memberikan mudarat ataupun keburukan kepadamu, dengan tanpa izin Allah tidak akan berlaku apa-apa keburukan kepadamu. Sampai begitu sekali apabila seorang hamba itu mendapat jagaan daripada Allah, seluruh makhluk bergabung, makhluk manusianya, mungkin jinnya, mungkin binatangnya bergabung untuk memberikan mudarat kepada hambanya yang Allah pelihara, maka dengan izin Allah ia tetap tidak akan berlaku. Tapi Nabi menyambung lagi hadis tersebut, dan sekiranya seluruh manusia bergabung untuk memberikan kepadamu manfaat, kebaikan, sesuatu yang kita suka nak dan sebagainya, tetap tidak akan kamu dapati melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Jadi hadis tersebut muslimat sekalian sepatutnya menjadi kekuatan kita, yang mana Nabi sebut barang siapa yang menjaga Allah, Allah pasti menjaganya. Barang siapa menjaga Allah, maka dia akan dapati Allah berada di hadapannya. Maksud di hadapan ini bukan dari sudut bayangan kita zat sekian-sekian. Kita tahu Allah itu wujud tapi tidak bertempat. Maksud di hadapan di sini pertolongan Allah itu sangat dekat. Kan? Dekatnya makbul doa, sangat cepat dimakbulkan Allah sesuatu hajat. Masya Allah. Maka dilindungi Allah daripada segala mara bahaya. Itulah bermawa maksud di dalam hadis tersebut, kamu akan dapati Allah berada di hadapanmu. Tapi persoalan kita, bagaimana kita nak jaga Allah yang disebutkan dalam hadis ini? Dua perkara yang menjadi sebagai kayu ukur. Apakah bentuk maksud kita ni menjaga Allah? Iaitu kita menjaga hak Allah ke atas kita. Hak Allah ke atas kita ada dua. Yang pertama, taati segala perintah Allah, tanpa kita mencari alasan-alasan untuk tidak mentaati, tanpa kita mengikut hawa nafsu dalam menafsirkan kehendak dan perintah Allah Subhanahu wa taala, dalam bab ketaatan kepada suami, dalam bab kita menutup aurat, dalam bab pergaulan, dalam bab berhias, contohnya apa sahaja. Allahu akbar. Kita menjadi hamba Allah yang taat kepada segala perintah Allah. Dan hak Allah yang kedua adalah meninggalkan larangan Allah, dan itulah tingkatan syukur yang paling tinggi. Syukur yang paling tinggi ialah apabila seseorang hamba mentaati segala perintah Allah dan meninggalkan apa yang Allah tidak suka. Begitu juga tahap kesyukuran ataupun terima kasih kita kepada ibu ayah. Kita tinggalkan apa yang ibu ayah tak suka kita buat, dan kita akan buat apa yang ibu ayah kita suka. Begitulah tanda kita berterima kasih kepada ibu ayah dan juga kepada orang yang kita sayang, contohnya suami. Kita sayang suami dengan kebaikannya, mungkinlah dengan asbab-asbab yang lain. Jadi kita menjadi isteri yang apabila suami tak suka, bahkan lauk dia tak suka pun kita tak masak, kita tahu. Bahkan kalau kita tahu suami tak suka kita pakai baju tu, walaupun kita suka, kita sanggup tinggalkan. Sebab nak tunjuk kita ni sayang dia, nak tunjuk kita ini raikan dia. Jadi kenapa kita, wahai para wanita, wahai manusia, kita ini kadang-kadang begitu sukar untuk meraihkan perintah Allah dan begitu sukar untuk meninggalkan larangan Allah? Kerana Allahu Akbar, apabila Allah menunjukkan kepada para malaikat, apabila Allah menunjukkan kepada para malaikat tentang syurganya, ini disebutkan dalam satu riwayat, ketika Allah menunjukkan kepada para malaikat keindahan syurga ciptaan Allah, lalu para malaikat menyebutkan, kalaulah syurga begini indah, sangat indah syurga ni, sudah pasti ramai yang akan masuk syurga, berusaha untuk masuk syurga. Bahkan kita tahu syurga Allah itu diceritakan di dalam Al-Quran, bagaimana gambaran keindahan syurga. Begitu juga dengan gambaran keindahan syurga diceritakan dalam banyak hadis Nabi. Lalu para malaikat menyebutkan sudah tentu ramai yang akan masuk syurga ni, mesti ramai manusia akan berusaha untuk dapat kenikmatan syurga ni. Lalu Allah memagarkan syurga dengan ujian demi ujian, dengan perintah-perintah itu, perintah ini, dengan larangan itu, larangan ini. Lalu para malaikat berkata, kalaulah begini, sangat sedikit sekali yang akan berjaya masuk syurga.
Kemudian apabila Allah perlihatkan kepada para malaikat tentang azab api neraka yang begitu menyala-nyala, yang begitu dahsyat, lalu para malaikat berkata, kalaulah begini dahsyatnya neraka, dan Allah menceritakan kedahsyatan neraka itu di dalam firman-Nya, di dalam hadis Nabi, lalu para malaikat berkata, sudah tentu ramai manusia yang akan lari daripada neraka. Sudah tentu sedikit saja yang akan masuk neraka. Lalu Allah memagari neraka itu dengan perkara-perkara yang indah, dengan hawa nafsu, dengan kesenangan, dengan kelapangan, dengan apa yang manusia suka, dengan apa yang manusia kejar, dengan apa yang manusia inginkan. Allahu Akbar. Akhirnya malaikat kata, sudah tentu kalau beginilah jalan menuju ke neraka, sudah tentu ramai manusia yang akan menuju ke neraka. Allahu Akbar. Subhanallah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, itulah sedikit mukadimah permulaan kita. Mudah-mudahan dapat sesuatu, walaupun ia baru dalam fasa awal kuliah petang ini. Dan saya nampak cabaran saya dah bermula dah ni. Sebab petang ni yang mai termenung ni, memula nampak ustazah seorang, lepas tu dah nampak ustazah jadi 2 orang dah. Kenapa 2 ustazah tu ya? Lepas tu nampak muka depan ni 4 orang muka sama pula. Lepas tu dah langsung hilang semua 5 orang ke depan ni. Dah tak nampak apa dah lena dah. Cabaran ni petang. Satu tempoh kalau berjaya lah kan, tak tidur tu, itu kemenangan yang besar lah tu. Jadi saya akan gunakanlah kuasa yang diberi pada saya, ada mic di tangan saya ni, dan saya boleh buat arahan apa-apa lah kan. Kalau seorang je ngantuk, kita buat lompat bintang ke, boleh ya? Tengoklah ikhtiar kita nak tolong menolong ni, at-ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam perkara kebaikan dan ketakwaan. Saya bukanlah penceramah yang tengok tidur biarlah nak tidur, asalkan tugas saya ceramah sampai sudah. Kalau boleh nak dan kita tolong, dan kalau saya duduk pun atas kursi tu, mungkin saya pun samalah juga. Bismillah. Macam mana doa nak tidur? Nak baca doa tidur ke? Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma ahya wa amut. Kalau lebih 10 orang lena, kita baca doa tidur. Tidur sama-sama. Tak acilah. Kan? Ibu-ibu muslimat boleh tidur, saya sini kena ceramah. Masya Allah. Alhamdulillah. Okey, terima kasih terlebih dahulu kepada Ustaz, Fadilatul Ustaz pengerusi majlis kita, setia daripada pagi sampai petang, Ustaz Aziz yang dimuliakan. Nama pun Aziz yang mulia. Masya Allah. Merupakan Bilal Masjid Afzan, Masya Allah. Dan Bonda Nur Hayati, kemudian Haja Zaimah, kemudian Siti Khadijah, Puan Siti Khadijah, Haja Siti Khadijah, Haja Jamila. Masya Allah, minta maaf ya saya tak kenal. Mungkin ketua-ketua wanita ke kan, ketua-ketua muslimat, Masjid Afzan, semualah. Amal Team. Oh, ketua Amal Team, satu NGO. Yes. Subhanallah. Kemudian wakil daripada Muslimat Indah Mahkota 2. Okey, wakil pada Muslimat Indah Mahkota 2. Okey, Masya Allah. Dan yang saya alu-alukan, yang saya kasih, yang saya hormati, iaitu para wanita muslimah solehah sekalian, bakal bidadari di jannah, insya-Allah, perhiasan terindah di dunia. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Apa khabar semua? Nampak dah ngunyah-ngunyah ada. Subhanallah, alhamdulillah. Mujahadah ya, kita jihad ya pada petang ni. Kalau waktu ni sedap buat apa ni? Tu tengok sepakat ulama tu kan, tidur. Tanpa bahas, tak ada bahas dah. Jadi kalau kat rumah antara dua lah, tak tidur, tengok TV ke, bagi-bagi golek-golek ke, wallahualam. Kalau ngaji Quran dah lepas Zuhur ni, tak sempat satu muka surat, dah tak nampak dah Quran tu kan. Zuhur ni waktu yang mencabar, dan saya tetap terima jemputan pada waktu ini. Inilah waktu yang dibenarkan. Nak buat malam tak dibenarkan adalah ujian dan cabaran penganjur kali ini sangat luar biasa. Dan saya sangat tabik kepada pihak penganjur daripada Kuantan ni. Sebab sebenarnya banyak sangat program-program yang sebelum ini dibatalkan. Kadang tu sehari sebelum, beberapa hari sebelum. Kita faham situasi COVID. Tetapi alhamdulillah, mudah-mudahan cerita di sebalik yang saya dengar macam-macam lah kisah naik turun ni akhirnya dibenarkan, dan saya boleh lepas rindu kepada majlis ilmu.
Sebenarnya rindu sangat suasana begini kan. Saya pasti muslimat sekalian pun yang selalu terikat dengan jadual-jadual kuliah kan, di masjid, di surau dan sebenarnya dan di mana-mana lah, subhanallah. Jadi saya nak tanya apa khabar ni, muslimat jawab dengan semangat sikit boleh? Okey, bila saya tanya apa khabar, jawab begini. Alhamdulillah. Okey, letak tangan di dada. Alhamdulillah. Cinta Allah. Dua tangan. Ini saya pegang mic. Macam dia pegang mic juga. Okey, kalau ada pegang apa-apa letak bawah ya. Buat tinggi-tinggi. Cinta Allah. Dua-dua ya, dua-dua. Okey. Cinta Allah. Cinta Rasulullah. Dua-dua. Dia buat macam ni juga. Faham? Saya pegang mic ni muslimat. Cinta Rasulullah. Buat tegang depan. Habis-habis daya. Gitu. Lepas tu cinta Al-Quran. Bahagia. Love. Buat sekalian love. Masya Allah, kesiannya makcik tu. Dia punya love leper, ada petak. Okey, cuba tunjuk dekat orang sebelah love masing-masing jadi tak? Tunjuk. Tengok saya buat love macam mana. Kan cantik tu, lawa tu. Masya Allah, bolehlah sikit lulus. Okey, tunjuk sekejap orang sebelah. Cuba angkat, saya nak tengok aja. Tak jadi. Dia perasan macam jadi, tapi tak. Kesian pula. Masya Allah, memang kesian. Okey, mungkinlah kan umur-umur macam ni baru nak belajar buat love, dah tua dah. Lepas tu tangan tu dah koreh dah, kalau orang-orang cakap dah keras dah. Ada yang 3 segi, ada yang macam ni, ada yang jadi. Masya Allah, ada yang 3 segi. Tak apalah tu, mungkin macam tu daripada kecil dia lukis love kan, 3 segi, petak. Okey, jadi sebabkan ramai yang tak boleh buat love macam tu, kita ganti love besar. Bila sebut bahagia, kita sebut bahagia. Jadi kalau macam tu tak nampak sangat kalau tak jadi. Dia boleh cover bahagia. Okey, bila saya tanya apa khabar semua, jawab Alhamdulillah. Cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta Al-Quran, bahagia. Subhanallah. Bila bahagia kena senyum. Bukan bahagia cepat-cepatlah ustazah, ceramah kan, nak main-main pula. Bila dah sebut bahagia, kita kena bawa sekali rasa bahagia tu dengan ditunjukkan pada wajah. Walaupun mungkin ada yang tutup, walaupun tak nampak tak nampak senyuman, tapi mata sepek tu tahu dia sedang senyum. Kan bahagia. Dan Allah tahu kita sedang senyum, menyatakan kita ini bahagia walaupun kita sekarang sedang melalui ujian Allah, tapi kita tetap bahagia sebab kita memiliki 3 sumber bahagia yang paling utama. Dan siapa yang ada 3 sumber ini, hidupnya akan bahagia saat di dunia, saat dalam kubur sampai mahsyar. Tapi kalaulah kita ada semuanya, tak ada 3 perkara, salah satu je tak ada, maka kita sebenarnya sedang menderita, tetapi kita sedang menipu diri kita sendiri. Sumber bahagia kita apa? Dalam hati kita ada cinta kepada Allah. Dalam hati kita ada cinta kepada Allah. Yang mana dengan cinta Allah inilah akan membawa kepada segala cinta-cinta yang lain. Bila kita dicintai oleh Allah, satu ketika Nabi SAW bersabda. Sabda Nabi yang ini sabda Nabi yang sahih. Sekejap saya nak tukar balik. Nabi SAW bersabda, apabila Allah mencintai si fulan, lalu Allah mengkhabarkan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, aku mencintai hamba-Ku ini. Lalu para malaikat Jibril pergi bertemu dengan sekalian para malaikat. Wahai para malaikat sekalian malaikat, sesungguhnya si fulan ini, hamba Allah ini dicintai oleh Allah, maka cintailah dia. Allahu Akbar. Allah sebut begitu. Wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintainya. Allah tunjukkan
Kita tidak tahu siapakah yang Allah perlihatkan kepada malaikat Jibril. Isytiharkan, declare bahawasanya Allah mencintai seorang hambanya. Lalu Allah memerintahkan, wahai Jibril, cintailah dia wahai Jibril. Lalu malaikat Jibril pergi jumpa pula sekalian malaikat, mengkhabarkan berita tersebut dan menyuruh seluruh malaikat untuk mencintai hamba itu. Kemudian apabila Allah membenci seseorang manusia itu, Allah juga mengkhabarkan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, sesungguhnya aku membencinya. Maka bencilah dia wahai Jibril. Lalu malaikat Jibril pergi bertemu dengan sekalian para malaikat untuk mengkhabarkan perkara yang sama, supaya seluruh para malaikat juga membenci kepada hamba Allah tersebut. Na'udzubillahi min zalik. Sebab itu bila kita ada cinta dalam hati kita kepada Allah, nescaya kita juga akan mendapat cintanya para malaikat. Kita akan dapat cintanya manusia yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sumber bahagia yang kedua, iaitu dalam hati kita ada cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika seorang sahabat di kalangan orang Arab Badui bertanya, "Ya Rasulullah, bila berlakunya kiamat?" Lalu Rasul menjawab, "Apa persiapanmu untuk bertemu kiamat?" Lalu sahabat Nabi ini menjawab, "Ya Rasul, aku tidak ada apa amalan-amalan yang istimewa, tetapi aku mencintaimu ya Rasulullah daripada hatiku ya Rasulullah." Kemudian Rasul menjawab, "Anta ma'aman ahbabta." Kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Sebab itu dalam hati kita wajib, sehingga Nabi kata, tidak dikatakan kamu beriman, kamu bukan orang beriman, iman kamu palsu. Kalau kamu benar-benar orang beriman, nescaya kamu akan mencintaiku, mencintai Rasulullah melebihi engkau mencintai dirimu, mencintai ahli keluargamu. Sebab itu bila bertembung kehendak Rasulullah, perintah Rasulullah, larangan Rasulullah, bertemulah dengan kehendak hati kita, keinginan hati kita. Terpengaruh ni dengan macam-macam iklan supaya kita orang perempuan buat begitu, buat begini. Terpengaruh dengan kawan kita supaya kita ni lawan perintah suami, mempermudahkan apa-apa yang suami tak suka, yang suami suka, meremehkan perintah-perintah Allah kerana seronok ni. Tapi kerana kita memikirkan ini adalah perintah daripada Rasulullah, hakikatnya datang daripada Allah jua perintah itu, maka kita ketepikan hawa nafsu kita, keinginan kita, bisikan-bisikan yang mengasyikkan itu. Itulah bukti dan tanda kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sumber bahagia yang ketiga ialah apabila kita dalam hati kita ada cinta kepada Al-Quran. Kita tahu Nabi SAW bersabda, "Iqra'ul Quran", bacalah Al-Quran, "fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Itu adalah satu hadis yang sahih. Bacalah Al-Quran, Nabi kata, ia akan datang pada hari kiamat kelak sebagai pemberi syafaat kepada ashabi, kepada sahabat Al-Quran. Kalau kita baca sehari satu muka surat, layak ke nak dikatakan sebagai sahabat Al-Quran? Kalau baca 10 muka surat, agak-agak layak tak nak jadi sahabat Al-Quran? Ustazah, kalau baca satu juzuk, wallahu a'lam. Yang paling utama ketika kita membaca Al-Quran adalah rasa khusyuk, rasa tawaduk, rasa tenang, rasa damai. Dan kalaulah kita sebelum baca Al-Quran, kita dalam keadaan rasa berat dengan ujian Allah, lepas baca Al-Quran sepatutnya kesannya kita jadi ringan dengan ujian Allah. Kalau sebelum baca Quran ada nak marah orang itu, ada nak sekian-sekian, tiba-tiba lepas baca Al-Quran kita jadi pemaaf, kita mendoakan pula kepada orang yang menyakiti kita tu. Sebab Al-Quran itu adalah syifa, penawar kepada sebab pelbagai penyakit, dan penyakit paling berat bagi manusia adalah penyakit hati. Kalau kita sebut penyakit-penyakit kronik apa? Jantung, kemudian kanser, kecil manis, buah pinggang. Penyakit itu memberi efek ataupun kesan kepada fizikal, tetapi ia tidak memberi kesan kepada akhirat. Tetapi penyakit hati, walaupun tubuh badan sehat, berjalan elok, lawa elok aja, cukup makan apa semua, tapi jika ada penyakit hati, ia akan membawakan kebinasaan dan kecelakaan. Di dunia lagi dibenci oleh Allah, bahkan di akhirat kelak na'udzubillah dicampak ke neraka Allah. Jadi muslimat sekalian, saya nak tanya balik ni, itu syarah tu kepada aktiviti kita nak buat tu. Jadi bila saya tanya apa khabar semua, jawab apa? Alhamdulillah, cinta Allah,
cinta Rasulullah, cinta Al-Quran, bahagia. Senyum tau masa bahagia. Okey, kita nak test ni ya. Masya Allah. Sahabat-sahabat di live, saya mohon bolehlah kongsikan program kita lebih kurang dalam tengah hari ni. Kau dapat 1,200 ni kira dah cemerlang lah tu. Sebab waktu ramai orang tidur ni kan. Jadi insya-Allah boleh share perkongsian kita pada petang ni supaya lebih ramai yang hadir. Tajuk kita adalah fitnah, benteng fitnah akhir zaman. Okey, kita nak buat aktiviti ni, jadi saya nak pusing balik kepada zoom kepada peserta. Okey, are you ready? Yes. Alah, lembut je kan. Are you ready? Yes. Yes. Jawab macam ni. Yes, yes, I'm ready. Gitu. Are you ready? Yes, yes, I'm ready. Cakap putih sikit kan. Masya Allah. Okey, subhanallah, muslimin-muslimat boleh je kalau naik atas, pergi ke belakang, turun. Okey. Sebab itulah antaranya bila kita hadir majlis ilmu kan. Kita ambil laluan tu. Sampai juga nanti tu ke hujung tu. Okey, subhanallah. Muslimat salihah sekalian, apa khabar semua? Alhamdulillah. Cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta Al-Quran, bahagia. Subhanallah. Nak tepuk ke? Jangan, nanti dulu. Itu tak hebat mana tu, biasa je, biasa-biasa je. Boleh tak untuk kali terakhir cuba buat dengan lebih semangat? InsyaAllah ketika sebut tu jangan confuse lah. Mana dulu? Maksud nak cakap apa? Sebab tengok saya buat dengan bahagia, saya pun akan sebut sama. Jadi kalau tangan saya ke atas tu ikutlah. Depan tu lepas tu ni ikut saja. Masya Allah. InsyaAllah. Are you ready? Yes, I'm ready. Okay. Subhanallah, wahai para wanita solehah, perhiasan dunia yang terindah, bakal bidadari di jannah. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta Al-Quran, bahagia. Subhanallah. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Subhanallah. Saat lepas buat aktiviti tu rasa nak tepuk kan, seronok kan. Kita gantikan dengan takbir. Masya Allah, membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, last ni. Alhamdulillah, cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta Al-Quran, kita akan bahagia. Masya Allah. Saya nak cerita sikit. Tadi kan ada seorang hamba Allah yang Allah beri saya kesempatan, 2 orang. Masa saya sedang sain-sain, ada seorang muslimat ni masa beratur kan. Lepas tu dia tanya saya, "Ustazah, cam tak? Cam tak acik?" Dia tanya kan. Saya kan nak raikan. Cam, rasa cam. Padahal tak cam langsung lah. Sebab ramai sangat kan kita jumpa, terlampau ramai. Tapi bukanlah menipu kan, rasa ingat tak ingat. Cam tak acik? Cam tak? Dia tanya kan, beria dia tanya. InsyaAllah cam. Cam rasa-rasanya cam. Lepas tu kan dia pun tanya, ingat tak cerita acik? Yang acik cerita dulu, acik ni cleaner masjid. Jadi acik cerita acik cleaner masjid. Lepas tu yang acik cerita dulu, acik kena maki hamu dengan orang tu. Dia hina kerja acik ni, kotor apa semua tu. Saya terus teringat. Saya ingat. Saya tak tahu cerita ni berapa tahun yang lepas. Mungkin setahun, bukan setahun lepas. Saya rasa 2 tahun yang lepas. Tapi bila dia cerita tu, saya ingat kisah tu. Lepas tu dia kata, Ustazah, Alhamdulillah seronok tadi. Sebab apa? Pagi tadi kita cerita tentang sekeluarga menuju syurga. Yang mana kita baca surah Ar-Ra'd, ayat daripada surah Ar-Ra'd ayat 22 hingga ayat 23. Yang mana Allah menceritakan siapakah yang akan dikumpulkan sekeluarga di syurga. Dengan ibu ayah, dengan suami, dengan pasangan dan juga dengan anak-anak mereka. Dalam ayat tersebut Allah sebut 4 golongan yang akan masuk syurga sekeluarga. Surah Ar-Ra'd ayat 22 dan 23. Boleh rujuk. Yang mana Allah berfirman yang bermaksud, mereka yang sabar di atas ujian Allah semata-mata kerana harap redha Allah. Itu pertama.
Kemudian Allah sebut dalam ayat tersebut, yang kedua iaitu orang yang mendirikan salat. Kemudian yang ketiga, orang yang melakukan sedekah, berinfak, sama ada dalam keadaan jelas, terang ataupun sembunyi. Kemudian yang keempat adalah orang yang menolak kejahatan dengan kebaikan. Dia menolak orang buat jahat pada dia, dia balas dengan kebaikan. Orang fitnah dia, dia tak balas balik, dia tidak berdendam, bahkan dia mendoakan kebaikan. Dia kata, "Ustazah, makcik seronok ustazah. Makcik teringat masa tu makcik tengah cuci-cuci tandas, kemudian ada seorang wanita, dia cerita balik, dia ulang balik cerita dia dulu. Dia kata, ustazah, masa tu makcik tengah cuci tandas masjid, lepas tu ada seorang wanita ustazah, dia memang pakai seksi, atas ketat, bawah ketat ustazah. Lepas tu bila acik tersilap apa tah, dia maki acik, dia maki hamun. Kau tu kotor, kau tu orang gini-gini, macam dalam drama. Yang kita fikir ada ke manusia macam ni? Ada. Yang maki hamun, kau tu apa-apa buat kerja kotor, kau tu kotor, kau ni gini-gini, kau tu tahu tak aku ni gini-gini. Maksudnya ustazah, acik ingat acik dimaki macam mana, dihina macam mana. Mengatakan acik ni buat kerja kotor, kerja acik ni hina, kau tu tak belajar tinggi, kau memang padan lah kerja cleaner macam ni, cuci najis apa semua. Allahu Akbar. Tak silap saya, makcik tu dimaki sebab makcik tegur dia buang sampah merata-rata macam tu lah. Saya lupa asbab kenapa makcik tu dihina, dimaki hamun. Dia kata, ustazah tahu tak makcik buat apa? Makcik tak lawan cakap dia. Makcik sedih sangat masa tu. Makcik masuk masjid dan makcik buat solat hajat untuk wanita tu, supaya Allah beri dia hidayah, supaya Allah berikan dia kebaikan, supaya Allah lembutkan hati dia. Itu je yang makcik buat ustazah, dia kata. Itu je yang makcik buat. Makcik tak pun berdendam dengan dia. Dan bila ustazah sebut dan ceramah tadi, orang yang menolak kejahatan dengan kebaikan akan dikumpulkan dalam syurga. Makcik bahagia ustazah, makcik bahagia. Bahkan itu rupanya Allah nak bagi makcik peluang untuk tergolong di kalangan orang yang menolak kejahatan dengan kebaikan. Allah datangkan kita orang-orang yang menyakiti hati kita, orang-orang yang menghina kita, orang-orang yang mengkhianati kita, orang-orang yang memburukkan kita di belakang. Rupanya Allah nak lihat mampukah kita berusaha untuk berada di kalangan yang akan masuk syurga sekeluarga, iaitu mereka yang menolak kejahatan dengan kebaikan. Subhanallah, Allahu Akbar. Kisah yang kedua, muslimin muslimat, sahabat-sahabat dirahmati Allah sekalian. Ini yang saya dapat hari ni. Saya suka kalau saya dengar cerita, saya jumpa orang, saya mesti nak dapat apa-apa ilmu daripada sesiapa pun. Seorang hamba Allah ini, seorang wanita, bagi saya, pada pandangan saya, walaupun baru saja berkenalan, seorang ibu yang sabar diuji dengan anak yang istimewa. Kan dengan anak yang istimewa, bagaimana dicerita sikit je cabaran dia. Dia ada anak, tak siap saya 4 orang. Kemudian 2 anaknya adalah anak yang istimewa. Subhanallah. Kemudian yang dia pesan pada saya, dan insya-Allah saya pun nak jadi, nak pegang, nak berusaha menjadi wanita yang solehah. Dia kata, ustazah, memang ujian kita dengan suami, Allah uji wanita ini dengan suami. Allah uji wanita ini, kalau berjayalah ujiannya melalui suaminya, maka insya-Allah sebagaimana hadis Nabi tu, Allah akan berikan wanita ni masuk syurga daripada mana-mana pintu yang dia nak. Sebab itu kedudukan orang yang sabar dengan suami ni, kedudukannya sangat hebat. Kita tahu syurga itu dipagari dengan ujian demi ujian, cabaran, kesusahan, kesempitan, kesedihan, pelbagai ujian. Itulah pagar untuk menuju syurga Allah. Pagar itu perlu dibuka satu-satu. Sebab itu kalau kita tertanya-tanya kan, kenapa ujian tak habis-habis? Memang ujian itu kita perlu tempuh sampai akhir kehidupan kita, sampai nafas yang terakhir. Wanita ni dia bercerita, adalah cerita dia sikit-sikit ujian dan cabarannya bersama dengan suami. Dia kata, ustazah, Allahu Akbar. Dan dia rasa manisnya menghadapi, menyantuni, melayani suami. Bahkan dia kata, suami dia kata sepanjang nikah hampir dalam 30 tahun ataupun lebih. Dia kata suami dia sampai sebut, tak pernah saya boleh kira dengan tangan bila waktunya saya buka pintu sendiri. Maksudnya dia seorang wanita serumah, dia sangat jaga suami dia. Kalau suami dia balik kerja, dia memang kalau boleh dia punya KPI, tak boleh suami buka pintu, mesti dia buka pintu. Dan dia buka pintu dalam keadaan dia dah bersedia
Maksudnya menyambut suami dalam keadaan dirinya baik, dah sedia dah mungkin untuk masak, dan dia bukanlah semata-mata si rumah, tapi dia juga sibuk dengan aktiviti di luar rumah. Tapi dia kata, ustazah, satu saya jaga, saya cuba buat yang terbaik sebagai seorang isteri. Walaupun mungkin kadang-kadang kita tak dapat balasan setimpal pun daripada suami, tapi buat kerana Allah. Tapi dia kata, ustazah, apa yang Allah beri, nikmatnya adalah apa hajat yang saya inginkan Allah tunaikan. Walaupun hajat tu tak keluar dalam bentuk doa, walaupun hajat tu tak adalah bentuk merayu-rayu meminta-minta dengan Allah bersungguh-sungguh, kadang hanya terlintas dengan hati saja ustazah, tapi Allah tunaikan dengan kadar yang cepat. Sebab itu wanita-wanita, dia kata pesanlah pada wanita-wanita, bukanlah dia pesan secara khusus begitu, tapi apa yang saya dapat, saya kata insya-Allah wanita hari ini perlu diberi motivasi, perlu diberi kekuatan, perlu diberi semangat untuk menempuh ujian demi ujian yang Allah datangkan daripada suami, kerana itu adalah laluan, antaranya laluan yang luas untuk kita sampai ke syurga Allah. Ini hadis yang sahih yang Nabi SAW bersabda, wanita itu apabila dia melakukan 4 perkara, salat, kemudian menjaga puasa, kemudian menjaga maruah, iaitu menjaga auratnya, menjaga pergaulannya, dan mentaati suaminya, maka masuklah ia daripada mana-mana pintu syurga yang dia nak masuk. Sudah tentu kalau terbuka semua pintu syurga. Pintu syurga ada berapa? Dalam satu riwayat yang sahih mengatakan 8 pintu syurga. Baikkan tiba-tiba 8 pintu syurga terbuka. Sudah tentu kita ingin memilih pintu syurga yang tertinggi, nak pergi ke syurga Firdaus. Subhanallah. Antara 4 perkara tersebut, yang paling susah yang mana? Yang keempat tu, muslimat sekalian. Kalau salat, insya-Allah bukan kata kita sempurna, tetapi kita mampu nak menunaikan salat 5 waktu sekali sehari. Kemudian yang kedua tentang berpuasa di bulan Ramadan, insya-Allah kita mampu lakukannya. Kemudian yang ketiga untuk menjaga maruah, menjaga aurat, menjaga pergaulan, menjaga suara, menjaga tingkah laku, itu maruah. InsyaAllah kita cuba jaga sedaya upaya. Tapi yang keempat, inilah yang paling sukar. Seorang wanita untuk menjaga perkara yang keempat, dan kesukaran itu bertambah-tambah sekiranya dia diuji dengan suami yang tidak beriman. Tidak, ia diuji dengan suami yang bukan suami yang saleh, diuji dengan suami yang zalim. Lagi susah untuk dia melakukan kebaikan untuk menjadi isteri yang baik. Tapi percayalah, lagi sukar ketaatan itu, lagi sukar untuk kita berbakti kepada suami, lagi sukar untuk kita buat sekian-sekian, maka lagi mudah jalan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Sebab itu jangan banding-banding dan jangan letak syarat. Ustazah, kalau suami saya macam suami ustazah, saya pun boleh buat macam ustazah buat. Kalau suami saya macam suami orang lain, jaga solat 5 waktu, saya lebih lagi ustazah layan dia. Kalau suami saya tak ada tinggi-tinggi suara, saya mestilah isteri yang lembut. Itu namanya nak syurga tapi bersyarat. Nak jadi baik tapi bersyarat. Kita letakkan, kalau kita nak jadi isteri yang baik, wanita yang salehah, yang sampai dibuka pintu syurga, ke-8 pintu syurga untuk kita, kita nak syarat. Kita tak nak cabaran, kita tak nak ujian. Bahkan kita semua tidak terlepas ujian daripada suami, walaupun suami kita baik. Percayalah, wanita yang diuji dengan suami baik, suami soleh dan sebagainya, hatinya diuji dengan riak, dengan takabur, dengan ujub, rasa kagum dengan suami, selalu memuji-muji suaminya mungkin depan adik-beradik, mungkin selalu memuji-muji suaminya dengan kawan-kawan dia. Mungkin kadang-kadang dia rasa dia adalah di kalangan oleh orang yang Allah sayang sehingga dikurniakan suami yang baik. Sebenarnya ujian dalam bentuk nikmat, dalam bentuk kesenangan, kemudahan itu lebih berat daripada ujian dalam bentuk yang kita tidak suka, yang namanya musibah. Muslimin, muslimat sekalian, wanita fitrahnya dia suka dilihat cantik dan dia suka melihat kecantikan. Dan Allah uji kalau wanita itu dikurniakan kan wajah yang cantik ke tubuh badan yang cantik, itu lebih berat ujiannya berbanding wanita yang diuji sebaliknya. Sebab apabila Allah tidak kurniakan wajah yang diinginkan oleh wanita sekian-sekian, lalu hidupnya menampung ujian sabar, redha di atas ciptaan Allah, dan Allah akan gantikan wajah yang terindah di syurga kelak menjadi ketua bidadari. Sesungguhnya ujian kenyang itu lagi sukar daripada ujian lapar.
Kenyang itu membuatkan manusia mudah melakukan maksiat. Kata ulama, apabila perut itu kenyang, maka laparlah anggota-anggota badan yang lain. Mata jadi lapar melilau, mulut jadi ringan untuk berkata, borak, kosong dan sebagainya. Tangan pun mudah untuk membuat maksiat. Tapi apabila perut lapar, maka kenyanglah anggota badan yang lain. Anggota badan lain jadi diam, tak larat. Tengah lapar, orang ajak ngumpat pun tak ada semangat. Tengah lapar, tengah kebuluh kan. Orang ajak pergi shopping, nak pergi? Tak pergi. Orang ajak untuk adu domba, tak ada semangat. Tengah lapar, kepala memang fikir lapar, maka diamlah anggota badan yang lain. Sebab itu ujian waktu lapang lebih berat daripada ujian waktu sempit. Betul atau tidak? Bila kita lapang, relax, masa banyak, lagi susah untuk kita uruskan. Sebab itu orang yang kata, Ustazah, sibuk sungguhlah cik ni. Pagi sampai malam, pagi kulah sini. Petang, sibuk daripada Ustazah lagi. Sekian, sibuk ujung minggu pula dengan cucu. Ya Allah, Ustazah, saya kata syukurlah. Allah telah mengisi masa acik dengan perbuatan yang bermanfaat. Di sana ada orang yang seusia makcik, umur 60, 70, tak habis-habis dengan sinetron. Tak habis-habis dengan drama. Lepas satu drama, itulah dia mengisi waktu lapang. Dia teruji dengan waktu lapangnya. Subhanallah. Sesungguhnya saat sedih, lebih ramai manusia boleh menempuh ujian sedih berbanding ujian bahagia dan gembira. Kerana daripada sedih, lalu dia menyebut nama Allah dengan hatinya yang khusyuk. Daripada sedih itu, dia boleh menitiskan air mata dan melembutkan hatinya yang keras. Daripada sedih tu, hilang nafsu dia. Kan ada orang tengah sedih, boleh ngumpat. Aku tengah sedih ni, tapi cerita kau tu cerita apa tadi? Pasal imam. Kan contoh. Kalau waktu sedih, tengah ada ujian, tengah berat, orang ajak shopping pun kita tak pergi. Ni tengah gembira, duit pula banyak, senang hati. Tiba-tiba kawan ajak shopping, jom shopping, aku tak boleh tolak. Bila pergi tiba-tiba membazir, dah jadi saudara syaitan. Bila tengah sedih, kawan ajak pergi mengetel pun kau bagilah, aku tak selera lah, aku tengah ada masalah. Betul atau tidak? Rupanya sedih itu telah mengekang hawa nafsu kita. Sebab itu hakikatnya perkara-perkara yang nikmat tadi itulah yang memagar neraka Allah. Yang memagar neraka Allah. Dan itulah yang banyak manusia nak tempuh. Sebab ia seronok, ia lebih mudah, ia lebih ringan, ia lebih selesa, ia lebih smooth. Kan perjalanan hidup kita lebih mudah bila kita mengikut hawa nafsu. Tapi bila kita nak buat amal soleh, datang ujian. Nak buat kebaikan, niat nak jadi isteri solehah ni. Kan petang ni kan, kita dengar, kita akan cakap tentang titik akhir zaman ni. Kita akan baca tentang ciri-ciri wanita syurga. Nanti kita akan buka satu bab dalam buku ni. Ciri-ciri wanita syurga. Lalu kita pun nekatlah nak jadi wanita syurga ni. Percayalah, ujian akan datang. Janganlah pula kalau gitu Ustazah, saya tak naklah nekat. Takut Ustazah kata ujian akan datang. Janganlah takut, janganlah bimbang. Sebab Allah dah sebut, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kamu tidak akan dibebani dengan apa-apa bentuk ujian ke apa ke, melainkan kesanggupan kamu. Masya Allah. Bukan ujian yang perlu kita takut. Yang perlu kita bimbang dan takut adalah saat kita diuji, kita tak dapat pertolongan Allah. Saat kita diuji, kita tidak dapat rahmat Allah. Itu yang kita takut. Sebab ujian Allah dah tetapkan daripada Lauh Mahfuz lagi. Ujian apa yang bakal kita tempuh sampai akhir kehidupan kita. Yang perlu kita ikhtiar sekarang, bagaimana saat kita diuji, lalu kita sentiasa mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, Masya Allah, muslimin muslimat sekalian. Sebelum kita masuk buku ni, sekarang pukul berapa ni? 3:30. Okey, kalau ikut jadual kita habis pukul 4. Jadi insya-Allah asal pukul berapa? 4.20. Lebih kurang lah 4.18 macam tu kan. Jadi kita habis dalam 4.10, boleh? Okey, selingan petang-petang ni boleh tak kita nasyid sama-sama sekejap? Okey, ini tentang satu zikir yang mendatangkan cinta Allah. Siapa yang nak dapat cinta Allah, angkat tangan. Allahu Akbar, subhanallah. Siapa yang nak cinta suami, angkat tangan. Aduh, sedih pula tak ada suami. Janganlah buat macam tu. Siapa yang nak cintanya manusia yang mencintai Allah. Allahu Akbar, subhanallah. Sebab kalau kita dapat cinta manusia yang mencintai Allah, dia akan membantu kita untuk masuk syurga Allah. Sebab cinta manusia seperti ini, dia bukan cinta atas dasar dunia.
Bila di akhirat, subhanallah, ini cinta luar biasa. Masya Allah, kadang cinta ini boleh datang daripada seorang sahabat, boleh datang daripada adik-beradik, boleh datang daripada sesiapa sahaja. Masya Allah. Jadi ini adalah satu nasyid yang menyebutkan tentang satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kalimatani habib, sabar. Saya baca dulu. Kalimatani habibatani ila rahman. Dua kalimah yang dicintai Allah. Siapa yang membaca dua kalimah ini bukan dapat cintanya manusia, dapat cintanya Allah. Dua kalimah yang sangat dicintai oleh Allah. Kalimatani habibatani ila rahman khafifatani ala lisan. Nabi kata, ini hadis sahih, yang sangat ringan pada lidah. Lidah kita nak sebut dua kalimah ni ringan, mudah. Khafifatani ala lisan sakilatani fil mizan. Tapi ia berat pada timbangan mizan. Esok dua kalimah ini menjadi pemberat timbangan amal soleh kita. Lalu Nabi menyambung lagi, Subhanallahi wa bihamdih, Subhanallahil azim. Masya Allah. Hari ni dah sebut belum? Yang dah tu dijawab lah dah. Yang senyam tu kan? Sudah. Yang tak jawab tu sudah dah lah. Masya Allah. Kalau ada nasyid tapi saya tak reti sangat ikut, tapi kita akan sama-sama mengalukan nasyid ni. Kalau siapa nak cari kalimatan, nanti akan keluar. Kalimatan habibatan sampai akhir. Okey, kita sama-sama. Kalau nak cari lirik, boleh cari lirik, jangan pasang YouTube. Nanti berlawan pula dengan saya. Dia pasang, kita pasang kan. Jadi cari, kalau nak Google, cari zikir kalimatan dan tengok lirik saja. Lepas tu sama-sama kita ya, insya-Allah. Sahabat-sahabat di live pun boleh ikut sama, boleh ya. Sekarang cari dalam telefon masing-masing, tapi tengah live kan, jangan tinggal live pula kan. Masya-Allah. Kita akan buka zikir kalimatan. Are you ready? Yes, I'm ready. Subhanallah, Allahu akbar. Okey. Ini antara alhamdulillah anak-anak saya dah lama hafal. Ini hadis Nabi, tapi dia tukarkan kepada nasyid, jadi mudah untuk kita hafal hadis Nabi. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Khafifatan kalimatan habibatan خفيفتان على اللسان ثقيلتان
Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Nanti to be continue. Sambung kat rumah pula ya. Pasang nasyid ni, pasang lagu ni, nasyid ni. InsyaAllah ia sangat mendamaikan. Bila kita dengar tu pun rasa tenang, betul kan? Ia adalah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Okey, sekarang insya-Allah kita nak buka buku yang kita pegang. Bismillah. Semua ada tak buku ni, Titian Akhir Zaman? Ada. Siapa yang tak ada angkat tangan? Okey, alhamdulillah semua ada. Buku ini adalah tulisan ataupun himpunan artikel berkenaan dengan akhir zaman. Tanda-tanda kiamat, tanda-tanda kecil, tanda-tanda besar, kemudian bagaimana para alim ulama menyusun daripada hadis Nabi, persiapan umat akhir zaman, ciri-ciri wanita syurga, ciri-ciri wanita neraka, pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umat akhir zaman, kemudian tentang Syekh Badi'uzzaman An-Nursi, kan, bagaimana ulama terkemuka ini memberikan wasiat kepada kita sebagai umat akhir zaman. Subhanallah. Buku ini kalau kita tengok IIUM Press, dihimpunkan, ditulis, disusun oleh para pensyarah, pakar-pakar, profesor, doktor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, UIA, di Gombak. Saya satu ketika pernah dijemput oleh kumpulan pensyarah ini untuk membawakan tentang tajuk fitnah akhir zaman. Kemudian subhanallah ketika itu mereka terbitkan buku yang pertama, dan kita tengok ini adalah edisi kedua yang lebih lengkap daripada yang pertama. Dan salah seorang nama dalam yang menyumbang kepada buku kali ini juga adalah saya sendiri. Okey, sekarang buku Titian Akhir Zaman ini kepada siapa yang berhajat untuk memilikinya pada hari ini, tuan-tuan, puan-puan, sahabat sekalian, boleh terus contoh, nak lipat, nak tanda ke, boleh. Tapi kepada siapa yang tidak berhajat, boleh pulangkan semula dengan keadaan yang sempurna, tanpa dicontoh, tanpa dilipat dan sebagainya. Jadi sebab apa kita agihkan, kita terus bagi tu supaya kalian boleh belik tengok betapa hebatnya kandungan yang telah disusun, kerana kehebatan itu pada firman Allah dan juga hadis Nabi yang terkandung di dalamnya. Dan bila kita sebut mereka ini adalah para pensyarah, mereka yang pakar, mereka yang telah membuat kajian, dan hadis yang sahih yang telah dimasukkan, telah ditakhrij dan sebagainya. So mereka ini adalah di kalangan orang-orang yang ilmiah, dalam bidang ilmu, ada kepakaran. Jadi kita tidak ragu-ragu bila membaca isi kandungan dalam buku ni. Okey, sekarang kepada sahabat-sahabat yang sedang online, kepada siapa yang berhajat untuk memiliki Titian Akhir Zaman, buku yang bagi saya wajib dimiliki oleh setiap umat akhir zaman. Kita lah sebagai persiapan. Kita kalau nak persiapan untuk hidup selesa, dah cukup dah. Persiapan rumah selesa dah cukup, kenderaan dah selesa, makan minum dah cukup, pakaian dah okey. Untuk bahagian dunia, kita sebenarnya dah cukup. Yang tak cukup lagi adalah persiapan untuk kita berpindah ke alam yang baru, iaitu alam barzah, alam akhirat. Kemudian persiapan untuk kita menghadapi contohnya wabak COVID-19, macam-macam SOP dikeluarkan, betul atau tidak? Untuk menghadapi wabak ni, pelbagai inisiatif yang telah dibuat untuk mengekang. Tetapi persiapan untuk menghadapi Dajjal, fitnah-fitnah akhir zaman, umat akhir zaman sendiri tidak tahu apakah benteng yang perlu dia bina pada dirinya dan juga pada zuriat keturunannya. Ada seorang makcik jumpa saya, dia cakap, "Ustazah, acik ni kan rasa tak sompek," dia kata, bahasa Negori. "Acik rasa tak sompek acik ni jumpa Dajjal. Cik dah tua macam ni, tak sompek. Kono juga aku hafal Ustazah 10 ayat Al-Kahfi yang awal dan yang akhir. Rasa acik tak perlu kot Ustazah, tak sompek acik jumpa Dajjal ni." Oh, sedap hati dia kan. Kalau cucu acik tu, yolah, rasa dia orang tu sompek jumpa Dajjal. Macam tu kan. Saya kata, acik, sebenarnya Dajjal, sebelum keluar Dajjal yang besar tu, yang utama yang disebut Dajjal Al-Masih tu, Dajjal-Dajjal kecil dah keluar, start daripada Nabi Muhammad SAW lagi, start daripada zaman Nabi lagi. Yang disebut Musailamatul Kazzab tu kan, zaman Rasulullah hidup lagi dah ada orang yang mengaku jadi Nabi. Dajjal-Dajjal kecil ini boleh datang dalam pelbagai rupa dan bentuk. Hari ini sebab itu, siapa pun kita, umur berapa pun, perlu ada persiapan untuk menghadapi fitnah akhir zaman. Masya Allah. Jadi kita tengok, muslimin muslimat sekalian, cuba kita tengok pada kandungan. Apakah isi ataupun inti di dalam buku ini?
Kalau karipap tu kan yang paling utama bukan kat luar tu. Bila inti tu buka-buka iti tawar lah, iti tak sedap lah, betul kan? Kalau luar lawa macam mana pun dalam tu kurang, tetap tak boleh habis juga. Tapi kalau kenangkan tentang rezeki, makanlah juga. Cerita sekaripap kan. Pagi tadi saya makan karipap sedap sangat. Masya Allah. Kan duduk dekat homestay, orang datang hantar karipap panas-panas. Dan saya ni bukan peminat karipap. Kadang kuih yang paling susah saya makan karipap. Saya tak tahu. Walaupun sedaplah karipap tu kan. Tapi bila saya cuba tadi, sungguh sedap karipap orang tu. Kena cari siapa yang buat tu. Lakulah karipap dia. Sungguh luar biasa sedapnya. Okey. Cuba kita tengok isi kandungan buku ni. Luar tu nampak dah berdebar tu, tengok titiak akhir zaman. Nampak berdebar dah tu kan. Tapi tengok inti dia lagi berdebar. Okey, mula-mula pendahuluan oleh Ma'wuk Mahmud, Raudatul Firdaus Fatah Yasin Muhammad Puzi Yusof. Comel nama dia kan, Ma'wuk Mahmud. Sebenarnya dia profesor, pakar dalam bidang, saya tak tahu hadis ke ataupun dalam bab Al-Quran wa Sunnah, tapi ada kepakaran dalam bidang profesor tu. Tapi mereka semua tak letak nama-nama profesor, doktor ke apa, semua tak ada. Semua itu para profesor tu. Okey, profesor, doktor, para pensyarah di UIA. Bab yang kedua, meniti titian terakhir. Okey, samalah tu, ditulis oleh Dr. Muhammad Mutiul Haq Fatah Yasin. Kemudian bab yang ketiga, peranan ilmu dalam membina persepsi akidah tentang tanda-tanda akhir zaman. Sebab kadang-kadang kita dengar macam-macam sangat cerita bab tanda-tanda akhir zaman. Nak tahu yang sahih, boleh baca bab yang ketiga ni. Dia bawakan semua, setiap tanda-tanda akhir zaman tu bawakan dalil, bawakan hadis Nabi yang sahih, firman Allah. Kemudian bab yang keempat, pesanan akhir oleh Imam Badi'uz Zaman Said Nursi. Bab yang kelima, pesanan Nabi Muhammad terhadap umat akhir zaman. Dia menghimpunkan pesan-pesan Nabi terhadap umat akhir zaman. Bab yang keenam, Al-Quran sebagai penawar bencana media sosial di akhir zaman. Al-Quran kita tahu ada penyelesaian. Walaupun dunia ni berjalan dengan begitu laju, macam-macam teknologi, macam-macam apps keluar. Hari ni ada TikTok, ada Bigo Live, ada itu, ada ini. Maksiat di hujung jari, penzinaan di hujung jari sahaja. Dosa maksiat di hujung jari. Begitu juga amal soleh juga di hujung jari. Nak sedekah pun hujung jari. Nak menyebarkan kebaikan pun hujung jari. Nak dengar ceramah pun hujung jari. Betul kan? Nak tengok maksiat pun hujung jari. Nak mengumpat pun hujung jari. Kalau dulu nak mengumpat susah. Kena siap-siap. Janji, temu janji dengan kawan. Duduk satu tempat baru boleh ngumpat. Sekarang tak payah dalam bilik. Kadang tak sempat-nyempat atas sejadah tu juga dia mesej. Kan? Dan Assalamualaikum, Assalamualaikum. Lepas tu nampak telefon daripada tadi, telefon ni gelip-gelip hijau tu. Ada penting kot, buka-buka WhatsApp. WhatsApp tu pula Ipa pula yang WhatsApp cerita pasal mak mertua. Ui, sedap tajuk tu. Kan? Dah menambah pula, tak sempat buka kes semayang, dah mengumpat dah. Masa ngumpat pun hujung jari, tak payah tunggu keluar daripada rumah. Hujung umat akhir zaman dia uji. Hanya sangat mudah di hujung jari saja. Tak perlu usaha lebih kuat pun untuk buat kebaikan ataupun untuk buat maksiat. Tapi Al-Quran sentiasa ada solusi. Itu adalah bab yang keenam. Bab yang ketujuh, keadaan wanita akhir zaman. Subhanallah. Bab yang ke-8, sifat-sifat wanita syurga dan neraka di akhir zaman. Itu kena baca tu. Kita nak supaya kita ada sifat-sifat wanita syurga. Dan kita kena baca sifat-sifat wanita neraka supaya kita tidak tergolong. Kemudian bab yang ke-9, akhir zaman dan cabaran rawatan Islam, ruqyah syar'iyyah. Sebab hari ini ramai orang bercakap, berubat atas nama ruqyah. Tetapi dia melakukan perbuatan yang syirik. Dia menggunakan bantuan jin, bantuan iblis, bantuan syaitan, walaupun guna ayat Al-Quran, walaupun guna zikir-zikir. Na'udzubillah min zalik. Umat akhir zaman ramai yang tergelincir bila diuji dengan sakit. Lalu apapun ikhtiar, yang penting sembuh, walaupun bercampur dengan khurafat. Bercampur dengan khurafat, bercampur dengan syirik. Atas nama apa? Tujuan untuk sehat. Na'udzubillah min zalik. Manusia akan sanggup berbelanja. Ibu-ibu, baru kita tahu sebenarnya nikmat sehat tidak boleh dibeli. Kita akan korbankan apa saja. Contoh macam ni lah, kalau doktor cakap, makcik, kaki makcik ni dah tak boleh buat apa dah ni. Jawabnya potong je. Janganlah doktor, tolonglah selamatkan kaki makcik. Umur dah 60 tu, sayang lagi kaki kan. Siapa tak sayang?
Tak boleh dah makcik kecuali. Tiba-tiba doktor sebut kecuali. Kecuali makcik, kalau makcik boleh beli obat ni, makan 10 kali, insya-Allah sembuh. Dah ramai dah, tapi mahal makcik, mahal. Doktor cakap je berapa, makcik akan ikhtiar, akan usahakan. Jangan risau. Yang tu boleh usahakan. Makcik akan jual apa-apa, tanah ke apa. Harga sebiji ubat ni makcik 10,000. Tapi ada less untuk makcik. Tiba doktor contohlah. Beli 10, less makcik 40,000 je. Tapi hari ni juga kena transfer. Contoh, saya bagi contoh je, bukan cerita betul. Saya nak tanya, ikhtiar tak untuk cari 40,000? Ikhtiar makcik. Siapa tak ikhtiar? Gelang, sanggup tak gadai? Sanggup. Ada tanah, sanggup tak gadai? Sanggup. Bahkan kalau ada kereta, sanggup. Apa sangat nilai? Semua tu berbanding kaki yang selama ni Allah bagi percuma. Allah bagi percuma selama ni. Tak pernah dibayar. Hanya dengan ucapan syukur, solat, taat perintah Allah. Itu bayarannya. Syukur jadi hamba Allah. Baru kita tahu masa tu betapa besarnya nilai kaki yang hina ni, yang duduk di bawah ni. Dan nescaya kita akan beli, baru kita tahu hakikat. Dan sebab itu manusia sanggup buat apa saja untuk sehat, untuk sembuh, walaupun mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak tanya makcik-makcik, kalau ada orang kaya jutawan nak beli sebelah mata makcik je, dan dia bayar 1 juta, sanggup bagi tak sebelah? Boleh guna lagi sebelah? Tak nak. Okey, 10 juta. Tak nak juga. Okeylah, 20 juta. Dan prosesnya tak sakit makcik. Makcik akan dibius, makcik sedar-sedar mata dah tak ada, tu je. Baru tahu nilai sebelah biji mata tu lebih hebat, lebih bernilai dan tidak ada pun yang boleh menggantikannya. Yang selama ni kita tengok, seronoknya rumah dia 3 tingkap, ada kolam, rupanya nikmat mata jauh lebih besar daripada rumah tu. Walaupun jutawan ni kata, kalau makcik bagi sebelah mata, saya bagi rumah banglo 4 tingkat, ada lift makcik. Ada surau besar makcik boleh buat ibadah. Dan gini makcik ni, kita akan tolak sekelip mata. Yang sama ni kita nampak nikmat, seronoknya dapat suami soleh, dia tu untunglah suami aku. Macam tu kan. Rupanya jauh lebih nikmat tubuh badan kita ini. Telah ada nikmat yang kita sendiri tak habis syukur. Sebab itu orang yang tengok pada batang tubuhnya, bila datang ujian Allah, dia tidak mampu untuk kufur di atas segala nikmat Allah. Dia tidak membesarkan ujian Allah. Maka ketika itu dia tetap memuji Allah, tetap menghitung nikmat-nikmat Allah. Cukuplah nikmat Allah yang ada pada batang tubuh kita. Masya Allah. Sebab itu kalau kita bagi contoh begitu, baru kita sedar hakikat. Saya jumpa ramai dah orang, walaupun jaga solat, sedekahnya banyak, tapi bila diuji dengan sakit, dia ikhtiar. Sebab dengar orang kata, yang pergi nu jumpa kat negeri sini sekian, ramai orang yang sakit macam ni sembuh, dalam seminggu sembuh, hilang. Ada pula testimoni. Kalau tak percaya, telefon orang ni. Kita pun telefon lah contohnya kan. Betul, saya dah lalui dah. Nak sebut perkara begini tak mustahil. Iblis ataupun jin nak menghilangkan suatu penyakit, dia boleh hilangkan. Dia boleh membuatkan, bukan sekadar hilangkan, maksudnya dia boleh mengaburkan mata. Apa yang ada, apa yang tak ada. Kalau kita tengok pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman ni menguasai alam jin. Kita tahu kan bagaimana Nabi Sulaiman bila bertanya siapa yang boleh pindahkan, siapa yang boleh pindahkan singgasana yang hebat Puteri Balqis. Bangun jin apa? Jin Ifrit bangun, betul kan? Lalu menawarkan, kamu akan dapati sebelum kamu bangun daripada tempat duduk, singgasana dah ada. Tetapi dikalahkan oleh seorang lelaki yang soleh. Wahai Sulaiman, ketika kamu mengelipkan mata, sebelum kamu buka, kelip mata ni bukan kelip lama, bukan pejam, kelip. Kelip ni sekejap, tak sampai 1 saat. Macam tu. Sebelum kamu membuka kelipan matamu itu, singgasana dah sampai. Lagi cepat daripada jin yang menawarkan. Subhanallah. Sebab itu jin ni boleh buat. Sebab ia berada di alam gaib. Benda yang tak ada jadi ada, benda yang ada jadi tak ada. Akhirnya manusia mula membuat perbuatan yang khurafat. Jadi ini bab yang ke-9. Akhir zaman dan cabaran rawatan Islam, ruqyah syar'iyah. Bab yang ke-10, ekonomi akhir zaman dan cabaran kewangan bagi insan beriman. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya umat akhir zaman akan diuji dengan riba, sehingga kan tidak ada siapa yang terlepas daripadanya, walaupun sekadar debu-debu riba. Jadi kita ni, muslimin muslimat sekalian, tolong banyak beli produk yang ansuran campur dengan riba.
Banyak beli motor guna pinjaman yang campur dengan riba. Kenapa saya sebut motor? Pengalaman saya. Nak bagi beli motor. Kemudian toke tu kata, lu kau nak beli motor boleh rasa boleh faham lah tu pelak tu kan. Dan tak bukan salah dia pun. Dan memang ramai ni kan. Sajalah pergi kita survey sana survey sini. Lu buat je pinjaman ni. Tak lama 3 hari lulus lah. Ramai orang buat. Lepas tu kita cek tak patuh syariah. Lepas tu dia kata, kenapa you masa ni cerita 4 tahun lepas, 3 tahun lepas macam tu lah. Nak beli motor, kita tak mampu nak beli cash kan. Lepas tu akhirnya kami kata dekat toke, setiap bulan saya akan bayar. Habis bayar saya ambil motor. Sebab saya tak nak utang-utang itu. Kenapa? Itu ramai orang Islam sama macam you juga. Buat pinjaman 3 hari terus dapat motor. You kenapa susah-susah nak tunggu sampai 4-5 bulan. Nak beli satu buah motor. You ambil terus. Lepas tu you buat pinjaman tu. Terus dapat macam tu kan. Lepas tu sebenarnya dia tak salah. Dan dia berniaga. Dia pun orang bukan Islam. Dia tak faham. Saya masa tu nak cakap apa? Saya kata, toke, kalau buat itu macam itu tak ada kan. Maksud kita ada tak berkat. Subhanallah. Tak ada keberkatan. Jadi muslimin-muslimat sekalian, bila saya tanya, kalau saya nak buat pinjaman bank Islam, pinjaman Islamic bank, dia kata itu you kena beli motor 20,000 ke atas. Baru lulus buat Islamic bank. Yang bawah semua kena guna, saya tak nak sebutlah sistem pembelian guna kaedah pinjaman mana, tetapi kaedah itu tidak patuh syariah. Ramai imam-imam masjid, minta maaf lah, bukan nak sabut imam. Maksudnya saja bagi contoh, dia beli motor, pergi masjid nak buat azan, nak pergi jadi imam. Kalau motor guna kaedah yang bukan Islamik, na'udzubillah, motor tu tak berkat. Dan walaupun dia menuju ke masjid pun guna motor tu dibeli dengan cara yang haram. Kaedah pembelian yang haram bercampur dengan riba. Kalau dalam Al-Quran, Allah isytihar perang kepada orang yang terlibat dengan riba. Sampai begitu sekali. Sebab itu tolong berhati-hati. Ramai orang yang ada KDSP, bila KDSP dah ada kaedah simpanan yang patuh syariah, ramai lagi orang Islam kita tak tukar kaedah patuh syariah. Sebab dia akan rugi sikit. Siapa yang bekerja, yang dibuat KDSP, tolong cek dengan KDSP. Adakah sistem simpanan dia mengikut yang syariah ataupun yang konvensional? Sama juga dengan pinjaman rumah. Saya jumpa ramai orang yang macam ni, Ustazah, tinggal 5 tahun je lagi pinjaman rumah nak habis. Saya buat dulu dengan konvensional. Masa tu tak ada kesedaran. Jadi macam mana Ustazah? Jawapannya, kalau ada iman, pergi terus buat proses untuk tukar kepada syariah. Ya, patuh syariah. Tapi Ustazah, rugi sikit Ustazah. Ada berapa ribu rugi. Saya kata, puan nak rugi dunia ke nak rugi akhirat? Yang lepas tu mahu taubat. Tapi sekarang puan dah tahu. Dah ada pilihan pun. Campur dengan riba, puan nak ke diperangi oleh Allah? Apa erti hidup puan bahagia duduk dalam rumah selesa apa, tetapi dalam keadaan kemukan Allah, sebab rumah utama kita adalah di akhirat kelak. Itu rumah kita yang sebenar. Rumah di dunia sebesar apa, seseronok, seselesa apapun, bila kita mati dia akan berpindah milik. Walaupun rumah itu nama kita asalnya, walaupun daripada hasil titik peluh kita. Allahu Akbar. Ini bukan perkara yang mudah. Tolong nasihatkan anak-anak. Saya ada kawan saya yang bekerja sebagai banker lah, kan, sebagai pegawai bank. Tetapi dia menguruskan perbankan konvensional. Dia jumpa saya, Ustazah, macam mana Ustazah? Saya minta tukar dengan bos, dengan pihak atasan, supaya saya tak nak uruskan pinjaman konvensional, tapi saya tetap diletakkan di situ, position tu. Dan yang saya sedih Ustazah, bila datang orang Islam kita nak buat pinjaman konvensional, saya cuba pujuk, tolong janganlah buat konvensional, jangan buat dengan saya bagi nama ni, dia orang buat pinjam, dia uruskan pinjaman apa Islamik. Maksudnya janganlah buat. Walaupun kadang Ustazah saya pujuk, lepas tu dia tanya apa beza konvensional dengan bukan konvensional, yang Islamik. Yang Islamik ni mahal sikit lah. Bila dengar mahal sikit, tinggi sikit tu, dia terus cakap, tak apalah, yang ni je lah, saya nak cepat. Satu lagi, yang Islamik dia macam payah sikit, lambat sikit proses dia. Yang ni cepat, kalau konvensional cepat. Itulah ujian dan cabaran. Tapi orang yang beriman, saya tak kisah mahal sikit ke, lambat ke, yang penting saya nak Islamik. Ini prinsip orang Islam. Bahkan di situ masih lagi ada banyak perbahasan ulama. Walaupun pinjaman bank Islamik masih lagi syubhah, belum betul-betul selamat daripada riba, belum betul-betul lagi dijamin 100% selamat.
Walau bagaimanapun itulah pilihan yang kita ada pada hari ini. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita. Tapi kalau mampu, kalau boleh elakkan daripada sebarang pinjaman. Ini orang yang betul-betul jaga. Sebab syubhat ini lebih dekat dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita tengok lagi. Gejala LGBT di akhir zaman. Itu bab yang ke-11. Kemudian bab yang ke-12. Bahaya nifak akhir zaman. Yang ni kena baca nama ni. Nurul Jannah Zainan An-Nazri, Asma Harun. Okey, subhanallah. Saya sumbang sikit je sebenarnya. Tetapi banyak disusun oleh Dr. Jannah ni. Bab yang ke-13, fenomena kerapuhan institusi keluarga di akhir zaman. Nur Zatu Amni, subhanallah, Nur Zatu Amni ni dia menuliskan, bila saya baca, teliti dia tulis tentang bab fenomena kerapuhan institusi akhir zaman, siap statistik apa semua. Masya Allah. Buku ni kalau kita belek, cara pensyarah macam ni lah. Tak ada gambar, tulisan kecil, ilmiah. Tetapi inilah antara buku yang boleh menjadi dasar ataupun panduan kita sebagai umat akhir zaman. Okey, masa kita dah nak hampir habis. Sahabat-sahabat yang berada di live, boleh saja kalau siapa yang nak membeli buku ini Titian Akhir Zaman, boleh tinggalkan komen. InsyaAllah boleh jadi satu buku untuk dibaca seisi keluarga. Seminggu sekali buat majlis taklim, buka. Sebab ia berkisah tentang kita. Okey, sekarang buka muka surat. Nak tajuk mana? Pilih nak tajuk mana. Kita ambil sifat-sifat wanita syurga dan neraka akhir zaman. Boleh? Muka surat 98. Muka surat 98. Masya Allah. Okey, sekarang buku berapa ya, Hajar? 4-5 minit. Jadi tinggal 5 minit lagi. Okey, subhanallah, Allahu Akbar. Okey, muka surat 85 kan? Tapi bab yang ke-7 keadaan bukan. 98. Okey, sifat-sifat wanita syurga dan neraka di akhir zaman. Subhanallah. Okey, nanti kat rumah balik baca sendiri ya. Okey, boleh baca muka surat tu bab yang ke-8, kemudian yang ke-99, kemudian muka surat 100, muka surat 101. Okey, baca sendiri. Sekarang buka muka surat 102. Muka surat 102. Ciri-ciri wanita syurga di akhir zaman. Subhanallah. Yang ni kita akan baca sikit ya. Okey. Terdapat banyak ciri-ciri dan sifat wanita syurga di akhir zaman untuk dijadikan suri teladan buat insan yang bergelar wanita akhir zaman. Antaranya ialah mempunyai pancaran ketenangan dan keceriaan. Masya Allah. Bijak ni, Profesor Dr. McWork ni. Dia letak itu yang pertama. Antara, bila sebut antara banyak lagi, bukanlah semua disenaraikan. Tapi dia letak nombor 1 ciri-ciri wanita syurga akhir zaman, iaitu mempunyai pancaran ketenangan dan keceriaan. Ketenangan dan keceriaan akan terpancar bergantung kepada hati setiap manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala, surah Muhammad ayat 30. Surah yang ke-47. Bismillahirrahmanirrahim. Walau nasya'u la'arainakahum fala'araftahum bisimahum. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan kalau kami menghendaki, nescaya kami tunjukkan mereka kepadamu, sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Subhanallah. Dan disebutkan di sini, kalau ahli syurga ada tandanya, ahli neraka pun ada tandanya. Wanita-wanita syurga juga boleh terlihat tanda-tandanya di dunia lagi. Bukan tunggu di mahsyar, dunia lagi dah nampak ciri-ciri wanita syurga. Subhanallah. Okey, kita sambung penerangan. Dalam ayat yang lain dijelaskan mengenai tanda-tanda keceriaan di wajah mereka. Siyamahum fi wujuhihim. Siyamahum fi wujuhihim. Tanda-tanda mereka nampak pada wajah mereka, pada muka mereka. Ibnu Abbas berkata, cuba kita lihat apa ni tafsiran oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni siapa? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Sesungguhnya amal kebaikan itu akan memancarkan cahaya di dalam hati, membersihkan sinar pada wajah,
kekuatan pada tubuh, kelimpahan dalam rezeki, dan menumbuhkan rasa cinta di hati manusia kepadanya. Sesungguhnya amal kejahatan itu akan menggelapkan hati, menyuramkan wajah, melemahkan badan, mengurangkan rezeki, dan menimbulkan rasa benci di hati manusia kepadanya. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimat sekalian, balik ni tengok cermin, cuba tengok muka sendiri, lepas tu senyum. Rasa tenang tak tengok muka sendiri? Oh, cepat angguk tu. Cuba tanya suami pula lepas tu, kan? Dan minta suami jujur. Bang, saya nak awak jujur. Awak tak payah nak jaga hati saya. Bila awak tengok muka saya, awak sejuk hati ke panas hati? Berani tak nak tanya? Berani. Bukan dengan nada yang awak jawab sejuk ke panas. Memang takutlah suami nak jawab. Dengan hati yang kita tanya tu, sebab suami yang paling dekat dengan kita. Ataupun boleh tanya anak. Kalau berani tanya anak. Dan apa yang nenek tanya cucu. Cucu, Wan nak tanya sikit. Apa dia Wan? Kamu kan cu? Masa tu kamu air wajah manis. Kamu kan cu? Kalau jawab elok, nenek bagi jajan. Tak acik. Tanya tu betul. Cu, Wan nak tanya. Kalau tengok muka Wan kan, rasa macam mana? Apa rasa kau cakap negeri lah. Apa rasa tengok muka Wan apa pilihan jawapan Wan? Dia tanya kau kan. Pilihan jawapan A, sejuk hati tengok. B, suam-suam yo. C, panas. D, tak rasa apa-apa. Berdebar nak dapat jawapan tu kan. Mungkinlah dia pilih D, tak ada apa-apa. Sampai hati. Kan Wan hari tu beli hadiah. Yelah, sejuk. Sungguh bukan kita yang menilai diri kita, orang keliling. Tanya suami betul-betul, bang, saya nak awak jawab ikhlas. Saya takkan kecil hati. Kalau awak tengoklah muka saya, awak rasa apa? Sejuk mata memandang ke? Suam ke? Tak rasa apa-apa ke? Nyampah ke? Kalau betul awak suka tengok muka saya, mesti awak selalu pandang, tenung. Saya rasa awak lama tak tenung muka saya. Kau awak takut? Tiba-tiba tanya soalan tu kan. Ketakut. Subhanallah, Allahu Akbar. Ini bukan perkara yang kita boleh sekadar, memanglah kita rasa lucu, tapi kena muhasabah betul-betul. Sebab Allah berfirman tadi, siyamahum fi wujuhihim. Pancaran tu, sebab tanda-tanda tu nampak pada muka mereka. Dan Ibnu Abbas sebut sesungguhnya amal kebaikan hati yang baik, orang yang baik akan memancarkan cahaya di dalam hati, membersihkan sinar pada wajah, kekuatan pada tubuh, kelimpahan dalam rezeki, dan menumbuhkan rasa cinta di hati manusia kepadanya. Manusia kalau tengok muka dia tu, Subhanallah. Simahum. Okey, terima kasih. Saya baca siyamahum. Minta maaf. Simahum. Terlihat pada wajah mereka. Jadi muslimin, muslimat, sahabat-sahabat sekalian, kita kalau nak tahu memang kita kena muhasabah, boleh tanya kawan-kawan. Ada orang sampai dia dikenali. Siti mana? Siti yang suka senyum tu. Oh, yang tu yang selalu sengih tu. Kita takut kalau orang tanya, Siti yang mana? Yang muka ketat tu. Payah nak senyum tu. Kalau dia datang orang diam. Kalau datang dia diam. Ada orang bila datang orang suka hati. Dah datang dah meh. Tapi tak tahu suka hati kebaikan ataupun keburukan. Ada orang bila datang orang seronok sebab dia kaki ngumpat. Datang dah dia mesti ada cerita. Cerita apa hari ni? Na'udzubillah. Rupanya kaki ngumpat. Ada juga macam-macam kaki lah ada. Tapi biarlah kaki. Kalaulah kita datang orang diam kebaikan okey. Ada orang tengah ngumpat, datanglah seorang muslimat ni diam terus sebab dia tahu muslimat ni dia tak suka mengumpat. Kalau orang ngumpat dia akan tegur. Jadi bila datang orang terdiam terus, baguslah. Ada orang bila datang je, bila dia balik je anak-anak berlari sampai suami pun pergi menyorok. Punyalah bini ni garang sangat. Tak tahulah kita ke macam tu. Bila isteri balik je kat bunyi kereta, suami terus pergi ke dapur basuh pinggan dia. Sebab takut nanti daripada menahan pekikan isteri tu kan,
Balik isteri tu tahu, menonong pergi dapur tengok dia basuh tak pinggan tu. Lepas tu mula dia tanya soalan yang memang soalan yang dia sendiri, soalan cepu emas lah. Ni pinggan siapa ni? Padahal dalam rumah tu ada 2 orang je, dia dengan suami. Buat-buat tanya kan. Jadi, tapi ada orang bila balik rumah, anak-anak keluar. Sambut. Seronok ibu balik ni. Seronok ni. Bila balik ni suami sampai tanya, kenapa awak lambat? Suami dah rindu. Ni suami rindu tak ni? Subhanallah. Suami tanya, kenapa lambat? Bukannya suami tanya, dah balik? Cepat balik. Biasa awak lepak dengan kawan. Jangan sampai macam tu. Sampai suami lagi selesa kita tak ada di rumah. Masya Allah. Allah Akbar. Tak tahulah. Masya Allah. Muhasabahlah diri masing-masing. Dan wajah yang bersih, wajah yang indah, wajah yang sejuk mata memandang, bukan wajah yang cantik, tuan-tuan puan-puan sekalian. Cantik itu subjektif. Wajah yang indah ini lahir daripada hati yang baik. Walaupun dah berkedut muka tu, dah berkerepot dah, umur dah 60, 70, 80, tapi bila senyum, indah sangat wajah dia. Bukan pada warna kulit, bukan pada kecantikan, bukan pada hidung hidung mancung ke kembang ke, tidak. Tapi wajah yang indah ini lahir daripada hati yang baik. Memang betul wajah yang cantik ada rupa sekian-sekian, tetapi wajah yang indahlah jatuh hati bila melihat. Wajah yang cantik jatuh mata bila melihat, tapi hati yang baik terpancar kepada wajah akan jatuh hati. Subhanallah. Allahu Akbar. Okey, kita tengok sikit lagi. Disebutkan di sini yang kedua, ciri-ciri mempunyai hikmah dan bijaksana. Hatinya selalu menimbang dengan timbangan akhirat, sehingga segala urusan dunia yang bertentangan dengan syariat Allah dan Rasulnya akan mudah ia singkirkan dan tinggalkan. Jiwanya dipenuhi dengan kepercayaan tinggi bahawa segala sesuatu yang tercipta dan ditakdirkan untuk dirinya pasti mengandungi pesanan-pesanan Allah, yang mana pesanan-pesanan tersebut merupakan kunci bagi dirinya untuk membuka pintu akhirat. Banyak peristiwa yang mungkin menyedihkan, menyesatkan dan menakutkan, tapi dilalui semua itu dengan ketenangan hati berasaskan keimanan yang jitu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akan berhenti di situ muslimat sekalian. Masa kita dah habis. Tapi yang kedua tu dan yang ketiga dia ada kaitan begini. Saya nak buat kesimpulan begini. Wahai para muslimin muslimat, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, kita perlu belajar dan mengajar dan melatih diri kita melihat sesuatu dengan kacamata akhirat, dengan pandangan akhirat. Contohnya, apabila ada manusia yang menyakiti hati kita, biasanya kalau melalui kacamata dunia, kita tak akan layan orang tu dengan baik. Nak doakan kebaikan lagi jauh. Sebab orang tu dah nyakitkan hati kita, dia khianat kita, dah tuduh kita macam-macam, bahkan dah buat fitnah. Tetapi bila kita melihat dengan kacamata akhirat, terus kita kuat untuk memaafkan dia, lalu mendoakan kebaikan untuknya. Ya Allah, berilah dia hidayah. Ya Allah, berilah dia petunjuk. Berilah dia rasa bersalah dengan apa yang dia katakan tentang keburukan aku. Berilah dia rasa bersalah tentang fitnah yang dia jaja tentangku, ya Allah. Percayalah, kuasa doa, jangan pandang rendah kepada kuasa doa. Saya pernah jumpa seorang wanita solehah yang dia berkata dengan yakin, dia kata, Ustazah, hidup saya apa-apa doa, dan saya sentiasa menyelesaikan masalah saya dengan doa, dan saya sentiasa menguruskan kehidupan saya dengan doa. Walaupun sekecil apa pun urusan hidup saya mesti minta dengan Allah. Masalah walaupun bagi orang tak perlulah sampai nak solat hajat, tapi bagi saya, bila Allah datangkan sesuatu ujian ataupun masalah, walaupun masalah tu simple, tetapi saya menggunakan ruang itu untuk mengadu. Cari je sebab untuk berbicara dengan Allah. Dan dia kata, Ustazah, hati kita jadi tenang, hati kita jadi kuat. Dan saya bukan tak ada ujian Ustazah, tapi pertolongan Allah datang dengan sangat cepat. Contohnya begini muslimat sekalian, kita ada 2 orang anak. Seorang anak seminggu sekali telefon, tapi ada pula seorang anak pagi petang telefon. Ada seorang anak sebulan sepanjang hidup dia susah nak ngadu masalah pada kita. Tapi ada pula seorang anak ni cerita telefon je, mak ada masalah sikit, orang nak tanya pendapat mak, sikit-sikit tanya pendapat, sikit-sikit ngadu. Saya nak tanya, mana lebih rapat kita dengan anak yang banyak telefon kita mengadu ni, ke anak yang sebulan sekali telefon tu? Yang kerap ni, yang kerap mengadu ni, yang kerap bertanya ni. Subhanallah.
Seorang hamba lagi kerap dia bertanya Allah, lagi kerap dia mengadu kepada Allah, lagi kerap Allah menguruskannya, lagi banyak Allah berikan perhatian kepadanya. Tetapi seorang hamba yang mana dia rasa dengan kebijaksananya dia boleh selesai sendiri masalah. Dengan kekuatan dia ada, dia boleh selesai sendiri. Mungkin dengan kabel-kabel yang dia ada, dengan duit yang dia ada, dia boleh settlekan masalah dengan duit, dengan pengaruh yang dia ada. Sehingga kan dia lupa untuk sentiasa meminta dengan Allah. Akhirnya Allah melepaskannya daripada tali Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min zalik. Kehidupan begini akan terumbang-ambing. Akhirnya dia hidup bersandarkan dirinya, tidak bersandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat hidup mungkin boleh bersandar pada diri sendiri, tetapi saat alam kubur ketika itu nak angkat jari pun tak mampu. Ketika itu nama, kuasa, kedudukan, harta, pengaruh, tahap ilmu tinggi ke rendah ke tak ada erti. Saat itu hanya pertolongan daripada Allah semata-mata yang kita harapkan. Masya Allah. Dan bila kita sebut tentang melihat sesuatu dengan kacamata akhirat, kita akan lebih tenang, muslimat sekalian. Bila saat datangnya peluang untuk bersedekah, RM50 kalau bawa dalam troli, balik daripada Maidin RM50 tu jadi kecil, sikit je. Betul kan? Dah bunyi dah azan asar tu. Tetapi apabila kita melihat dengan kacamata akhirat, RM50 tu jadi besar. Betul tak RM50 kalau nak sedekah besar? Betul kan? Ke memang biasa sedekah RM50, RM50. Oh, yang tu mungkinlah sebulan berapa kali je RM50. Itu bukan mudah nak sedekah RM50 100. Tapi RM50 kalau bawa ke shopping besar ke kecil? Kecil. Sebab itu nilai duit itu bila kacamata dunia jadi kecil. Tapi di sisi Allah ia menjadi begitu besar, membuatkan kita suka nak bersedekah walaupun nilainya RM50 ke 100 ke 20 ke 10 ke, kerana ia disebut di dalam firman Allah, barang siapa yang melakukan sedekah akan digandakan 7 kali ganda, dan setiap 7 kali ganda itu digandakan pula 100 kali ganda. Inilah skim cepat kaya yang sebenar. Masya Allah, Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi seterusnya bacalah sendiri. Kan? Buku ni ikhtiarlah. Kalau siapa yang tak ada bawa duit, boleh transfer online. Tak ada duit juga, tunggu gaji, tunggu pension masuk, boleh saja ambil dulu, bayar nanti gaji masuk. Gaji dah masuk? Oh, pension masuk awal. Ya Allah, makcik-makcik, ini bulan pension dah masuk. Jadi nanti saya duduk bawah tu, saya nak tengok makcik-makcik kalau tak beli barang saya bawa tu. Siaplah. Masya Allah. Tak ada, saya gurau ya. Masya Allah. Jadi tak adalah alasan tu, belilah. Dan buku ni satu benda yang tak pernah rugi kita beli. Jangan kita sebut ustazah, cik beli, tak baca nanti membazir. Tak. Kalau beli baju tak pakai tu membazir. Kalau beli tapuer sampai berkotak-kotak tak buka dah berabuk tu membazir. Kan? Apa pun orang beli, nak beli juga. Orang ada nokza, nak beli juga nokza. Lepas tu 2 kali guna balik periuk yang lama. Kan? Senang juga. Contohlah, itu membazir. Okey, tapi buku, ia termasuk dalam wakaf. Sebab lepas kita mati, kalau siapa yang membacanya, kita dapat pahala mengalir. Ini termasuk dalam al-ilmu yang tafa'u, ilmu yang bermanfaat yang kita tinggalkan. Bukan sekadar ilmu yang kita cakap, yang kita beri, tetapi ilmu yang terkandung daripada hasil. Daripada harta kita beli buku, susun elok-elok, balik letak pula sampul, kemudian tulis buat anak cucuku. Dia dah ni awal-awal dia tak nak baca. Buat anak cucuku, tinggalan daripada ibumu. Subhanallah, Masya Allah. Bacalah muslimat sekalian, kita dapat banyak ilmu, InsyaAllah. Alhamdulillah. Saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua. Saya sangat bahagia dan gembira dapat jumpa semua pada petang ini. Seronok tak jumpa saya? Alhamdulillah. Saya lagi beronok-onok. Jumpa ibu-ibu, wajah-wajah kesayangan, wajah-wajah yang indah. Boleh tak kita cuba hari ini, daripada start balik ni sampailah tidur, wajah tu senyum je. Boleh tak? Ciri-ciri wanita syurga. Boleh ya? Kalau suami tak basuh pinggang pun senyum. Kalau nampak kain plekat bergulung pun senyum. Kalau nampak ada bersepah pun senyum. Boleh tak ni? InsyaAllah. Sampailah dekat nak tidur, suami pula tengok atas bawah. Awak dah kenapa? Awak tu kenapa? Kenapa apa? Senyum memanjat. Tak pernah awak macam ni. Suami pula risau tengok perubahan tu. Tak apalah, kita nekat nak memiliki wajah ahli syurga yang suka senyum.
Sebab walaupun senyum yang paling mahal, senyum dalam keadaan kita dalam ujian ataupun dalam bersedih. Sebab kita sedang senyum kepada Allah. Kita sedang senyum kepada ujian Allah. Allahu Akbar. Orang yang suka senyum, wajah ceria, wajah tenang, insya-Allah akan berjumpa dengan malaikat Ridwan, iaitu penjaga syurga yang wajahnya bercahaya dan suka senyum. Suka masam, takut jumpa malaikat Malik. Malaikat Malik memang wajahnya masam, wajahnya bengis, penjaga neraka. Nak jumpa malaikat Malik ke malaikat Ridwan? Siapa nak jumpa malaikat Ridwan yang suka senyum, maka senyumlah selalu kepada sesiapa saja yang mengikut syariat. Janganlah kepada suami orang berlebih-lebihan pula senyumnya. Kan? Lepas tu bila tanya kenapa nak jadi ahli syurga, itu tak ikut syariat. Yang halal tu, yang suami senyum sekejap je. Yang suami patut yang senyum semewek, mata sepek tu pada suami yang halal, bukan suami orang lain, itu tak halal. Alhamdulillah, senyum seadanya lah, bukan masam terus kepada orang lain, senyum seadanya. Alhamdulillah, subhanallah, sekadar itu. Mohon maaf salah dan silap. Saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah. I love you all so much. I love you more. I love you much more. Macam tu. Subhanallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.